Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ditulis nama dan tarikh kematian di batu nisan setiap kali selepas pengkebumian? Adakah ada nas-nas yang sahih melarangnya? Sebab kita lihat seperti kebiasaan umat Islam, seperti kebiasaan umat Islam Malaysia melakukannya untuk tulis nama dan tarikh kematian. Wallahu ta'ala alam, jika bertanya adakah ada nas tentang tegahan atau larangan menulis nama di kubur, maka sememangnya ada nas yang melarang dan menegah perkara itu. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad dan Ashabus Sunan daripada Jabir radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabra an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Yang bermaksud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dibuat binaan di atas kubur, demikian juga duduk di atas kubur dan mendirikan ataupun membina. Yujassas tadi seperti kita buat tebing dan seumpamanya. Nabi larang perkara itu. Bahkan hadis di dalam At-Tirmizi ada lafaz tambahan, iaitu wa an yuktaba alaihi, dan Nabi larang menulis sesuatu di atas kubur. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ada hadis yang Jabir radhiyallahu anhu berkata, naha an yubna 'ala al-qabri, Nabi telah melarang membina sesuatu di atas kubur, wa an yuzada 'alaihi, dan ditambah perkara yang tidak termasuk daripada tanah-tanah lebihan kubur, au yujassas, dan tidak boleh juga kita buat dinding, kita buat tebing, kita buat dinding untuk kubur, wa an yuktaba alaihi, dan baginda juga melarang kita menulis sesuatu di atas kubur. Jadi ini hadis yang ada larangan dan tegahan dari menulis sesuatu di atas kubur. Larangan dan tegahan di dalam hadis ini, kalau berdasarkan pandangan majoriti para ulama, mereka berpandangan larangan dan tegahan ini adalah larangan dan tegahan makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau berkata, qala Syafi'i wal ashab, berkata Al-Imam Syafi'i dan ashab, yakni ulama mazhab Syafi'i, yukrah an yujassas al-qabru wa an yuktaba alaihi ismu sahibih, dimakruhkan buat tebing ataupun buat binaan di kubur. Demikian juga dimakruhkan menulis di atas kubur nama penghuni kubur tersebut, atau ghaira dhalika, atau selain daripada perkara itu. Demikian juga dimakruhkan dibina di atasnya. Wa hadza la khilafa fihi indana. Tegahan makruh ini tidak ada perbezaan di kalangan salah seorang pun ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Malik wa Ahmad, kata al-Imam Nawawi. Inilah pandangan Imam Malik dan demikian juga Imam Ahmad, wa Abu Dawud, pandangan Abu Dawud, wa jamaahirul ulama, dan pandangan majoriti para ulama. Wa qala Abu Hanifah la yukrah. Sebaliknya, al-Imam Abu Hanifah berpandangan tidak dimakruhkan buat perkara-perkara tersebut. Wa daliluna, kata Imam Nawawi, al-Imam Nawawi, wa daliluna al-hadithus sabiq. Dalil kami dalam menyatakan makruh melakukan perkara-perkara di atas adalah hadis yang saya baca sebentar tadi. Jadi itu pandangan para ulama. Wallahu ta'ala alam, di kalangan ulama juga ada yang melihat tegahan yang dikeluarkan oleh Nabi yang tadi, termasuk tegahan menulis, kerana tidak suka dengan perbuatan masyarakat jahiliah, yang mana mereka suka menulis di kubur dalam bentuk pujian-pujian kepada penghuni kubur, itu yang kerana itu Nabi tak benarkan menulis di atas kubur. Manakala jika tulisan itu, ini sebahagian pandangan ulama terutamanya di kalangan mutaakhirin, fuqaha, sebahagian mereka mengatakan jika tulisan itu ada keperluan, jika tulisan itu ada keperluan, maka dibenarkan menurut keperluan sahaja, berdasarkan keperluan sahaja, atau pada kadar yang diperlukan sahaja. Tidak perlu menulis lain daripada apa-apa yang diperlukan saja. Wallahu ta'ala alam, saya secara peribadi melihat pandangan ini ada bentuk pendalilannya, ada wajah, ada
ruang untuk kita melihat pandangan itu boleh diamalkan, terutamanya dalam masyarakat hari ini di mana tanah perkuburan penuh dengan kubur-kubur yang banyak, yang berselerak, bahkan banyak kalau susun kubur pun kita, kalau tersusun pun, kalau tidak ditulis nama sudah tentu untuk pergi ke kubur ahli keluarga kita, kita terpaksa mengambil masa yang lama untuk mencari kubur ahli keluarga kita. Maka tidak boleh tidak, melainkan perlu kepada penulisan nama, perlu kepada penulisan nama bagi mengasingkan ataupun bagi dapat pengecaman antara kubur ahli keluarga kita dengan kubur penghuni kubur yang lain. Kerana itu boleh dilakukan hanya sekadar hanya yang diperlukan sahaja, hanya hajat sahaja. Adapun lebih daripada itu tidak perlu dilakukan, seperti menulis surah Al-Fatihah, menulis tarikh, apa semua perkara-perkara yang seumpama, perkara yang tidak diperlukan, tidak boleh ditulis kerana terdapat tegahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita lakukan perkara-perkara yang hanya ada keperluan sahaja. Bukti dalam boleh melakukan perkara ini berdasarkan keperluan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah meletakkan batu di kubur saudara susuan Nabi Uthman bin Maz'un, dan baginda memberitahu batu itu diletakkan oleh baginda bagi tujuan untuk menanda kubur itu adalah kubur ahli keluarga baginda, kubur Uthman bin Maz'un. Dan Nabi juga berkata, dan Nabi akan mengkebumikan ahli keluarga baginda sekitar kawasan di situ. Jadi perbuatan baginda meletakkan kubur itu sebagai tanda itu kubur ahli keluarga baginda. Maka demikian hadis itu menunjukkan jika ada keperluan untuk meletakkan tanda pada kubur sehingga kita dapat melakukan pengecaman, maka perkara itu dibenarkan. Namun perkara-perkara yang seumpama ini hanya boleh dilakukan berdasarkan keperluan sahaja, tidak lebih daripada itu, bagi meraihkan ataupun bagi menghormati ataupun bagi keluar dari perbezaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu taala alam.